Okey, Assalamualaikum ya, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga. Seperti biasa, jika audio jelas ya, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Rita Udin, dan jika anda ada link Telegram saya, boleh tolong kongsikan di ruang komen. So, ramai bertanya kepada saya mengapa saya senyap bila mahkamah membuat keputusan sama ada Najib perlu membela diri atau tidak, kes 1MDB. Okay. So setelah ditanya sana sini, so saya buat keputusan untuk membuat live ini yang pada awalnya saya tidak ingin buat ya. Okay. Now, Mahkamah Tinggi semalam memutuskan bahawa Najib perlu masuk pembelaan atau membela diri berhubung dengan kes 1MDB bersangkut dengan 2.2 lebih bilion kerana pendakwaan sudah kerana kes prima facie sudah terbukti, maknanya ada elemen jenayah yang berlaku. Jadi Najib perlu membela diri. Okey. So pertama ya, ada juga yang bertanya apa maksudnya mahkamah sudah ada bukti Najib ada jenayah. So bukankah itu bermakna, ada juga orang tanya, bukankah itu bermakna sudah terbukti so perlu jatuh hukuman? Okey. Setakat ini yang berlaku ialah pendakwaan cuba buktikan kes mereka bahawa ada jenayah yang dilakukan oleh Najib. So mereka tampilkan hujah-hujah mereka, bawa masuk saksi-saksi mereka, serah dokumen-dokumen mereka. Berdasarkan apa yang ditampilkan, sama ada hujah, saksi, dokumen dan sebagainya, mereka berjaya dengan munasabah membuktikan bahawa ada kes jenayah di situ yang dilakukan oleh Najib. Jadi pendakwaan telah berjaya membuktikan kes prima facie. Ya. So sekarang Najib perlu bela diri. Ini bukannya berjaya membuktikan Najib bersalah. Ini hanya berdasarkan kes yang ditampilkan oleh pendakwaan. Dan seperti mana yang saya katalah, dokumen ke, saksi ke, hujah ke, mereka berjaya buktikan mereka ada kes. Ada kes jenayah, dia wujud. Ya. Okey. Tapi sekarang kena beri peluang kepada Najib. So Najib akan tampilkan, peguam dia akan tampilkan sekiranya ada bukti tambahan ke apa ke, ataupun bawa saksi, penghujahan dan sebagainya. Ya. Dan sebenarnya saya rasa dokumentasi belah pembelaan semua pun sudah masuk. Ya. So ini bila Najib membela diri, ianya lebih kepada jika bawa saksi-saksi dan berhujah. Untuk apa? Untuk timbul sekurang-kurangnya satu keraguan munasabah. So sebenarnya kerja Najib, pasukan Najib dari satu sudut senang, untuk menimbulkan satu keraguan munasabah. Jika dalam semua jenayah yang dia didakwa tu 24 ke 27 ke berapa ke, Najib, dan semuanya berkait. Jadi sebenarnya semuanya berkait. Jadi jika Najib dapat timbulkan satu keraguan munasabah, itu je kerja peguam dia, maka Najib akan dilepas dan dibebas. So itulah sekarang tugas Najib. Jika Najib tidak berjaya timbulkan satu keraguan munasabah, maka kes prima facie pendakwaan bertahan dan mahkamah boleh putuskan berdasarkan kes prima facie itu Najib bersalah dan kemudian jatuh hukum. So itulah cerita dia. Okey. So ini bagi orang bertanya kepada saya lah, apa maksud mahkamah dah kata memang ada kes prima facie. So ya. So ini belah pendakwaan, mereka telah buktikan kes mereka. Sekarang
peluang Najib untuk timbulkan satu keraguan munasabah. Okey. Kemudian babak apa komen saya berhubung dengan tindakan mahkamah untuk memanggil Najib membela diri. Tak ada komen lah. Buat apa saya nak komen? Nah, ada orang komen, contohnya Bersih. Saya ambil Bersih sebagai contoh. Bersih dalam kenyataan mereka, dia macam mengalu-alukan, ya, membayangkan kegembiraan atas kejayaan mahkamah membuktikan kes prima facie. Ya. So maknanya mereka gembira sudah terbukti kes prima facie. Itu yang saya nampak lah. Now, saya tak fikir sesiapa perlu gembira atau sedih sesuatu kes telah terbukti selagi Najib belum membela diri. Mana tahu esok Najib berjaya timbulkan satu keraguan munasabah. Kalau timbulkan satu keraguan munasabah, dia sekadar keraguan sahaja. Tapi jika munasabah, kes runtuh. Ya, itu satu. Nah, sekiranya Najib tidak dapat timbulkan satu keraguan munasabah sekalipun dan akhirnya didapati bersalah dan jatuh hukum, saya tidak fikir sesiapa perlu gembira atau sedih. Cuma kalau orang kata kami gembira keadilan telah dicapai, okeylah, itu saya boleh terima. Kalau gembira Najib dipenjarakan atau dihukum, saya tak bergembira bila orang akan mengalami kesusahan, tetapi saya sentiasa menyokong mahkamah. Contohnya masa Najib telah disabit bersalah dalam kes SRC oleh Mahkamah Persekutuan, saya mempertahankan mahkamah. Walaupun Najib cuba berkata mahkamah tidak adil dan dia bayangkan there was injustice, saya tak setuju. Saya bangkang Najib. Sebab protokol sebenarnya dari sudut guaman tidak dituruti oleh mereka, tetapi mereka membayangkan seolah-olah mahkamah tidak adil, maka mereka mengelirukan rakyat. So, saya berpendapat niat pihak Najib tidak betul. Saya mempertahankan mahkamah. Tetapi saya tidak sekali-kali berkata saya gembira Najib dipenjarakan. Kesedihan pun ada. Tetapi saya setuju dengan keputusan mahkamah itu yang melibatkan berbelas-belas hakim yang telah mendapati Najib bersalah. Kemudian Najib tak puas hati, dia nak semakkan semula dengan panel hakim yang baru. Itu pun sudah dibuat dan memang kekal dengan keputusan mahkamah. So nak apa lagi? So saya pertahankan keputusan mahkamah sahaja. Saya tak bergembira bila orang didapati bersalah atau orang didapati tidak bersalah. Saya sedih, tidak ada. Saya tidak akan kata saya gembira kes prima facie telah diperolehi. Saya tak ada sebab untuk gembira atau tidak gembira. Saya cuma ambil perhatian bahawa kes prima facie telah dibuktikan. So it was established. So noktah di situ. Saya tidak gembira bermakna jika kes prima facie katakan tidak dibuktikan, saya bersedih. Maknanya saya mahu kes dibuktikan terhadap Najib. Ya, saya memang mahu, walaupun saya tak kisah dia buat ke dia tak buat ke, saya mahu. Ya. So kalau benda tu tak terjadi, saya sedih. Mengapa perlu sedih? Kalau kamu percaya proses mahkamah, maka mahkamah contohnya mendapati tidak ada kes prima facie, so kita perlu terima dengan hati terbuka. Okey, maknanya tak ada kesalahan lah. Atau jika macam kes Najib, mahkamah dapati ada kes prima facie, okey, kita terimalah. Sekarang Najib bela diri. Tak ada sebab saya nak gembira atau mengalu-alukan. Saya rasa itu semua tak perlu. Bila awak mengalu-alukan, awak sudah menunjukkan pada pandangan saya bias. Ya? Melainkan awak kata saya mengalu-alukan
keputusan mahkamah yang mendapati ada kes prima facie, dari sudut ia telah memberi keyakinan kepada saya bahawa mahkamah tidak berpihak sebab Najib ini adalah bekas Perdana Menteri. Jadi itu hak anda lah. Mungkin awak bila mahkamah dapati ada kes prima facie terhadap Najib, awak mula yakin dengan mahkamah, itu hak anda lah. Tetapi jika mahkamah dapati tidak ada kes prima facie, adakah saya akan kata, oh awak tak dapat kes prima facie sebab Najib bekas Perdana Menteri, ya, ada rundingan ke apa kan. So jika awak gembira atau tidak gembira dan sebagainya berkenaan kes itu, dan awak bukannya pihak yang terlibat secara langsung, awak bukannya saudara Najib ke, awak tak terlibat dengan 1MDB, maknanya awak akan ada bias lah, berat sebelah lah. Bezalah kalau awak terlibat dan awak memang tahu tak ada kesalahan, awak gembira, itu cerita lain lah. Atau awak tidak gembira, ya, itu cerita lain. Tapi saya rasa kita tidak ada sebab untuk gembira atau tidak gembira lah. So esok katakan Najib didapati bersalah, saya tak akan gembira, tapi saya akan terima keputusan mahkamah. Sebab dan jika Najib mengulangi apa yang dia buat dalam SRC, ya, kemudian salahkan, ya, dia buat cuba lengahkan, buang masa mahkamah, kemudian salahkan mahkamah pula kononnya mereka tidak adil terhadap dia, saya akan pertahankan mahkamah lah. Ya, so saya tidak ada komen banyak lah. Pokoknya saya tidak ada komen banyak berhubung dengan bila mahkamah putuskan ada kes prima facie ke, tak ada kes prima facie ke, saya tak ada. Saya tak sekali-kali akan bergembira seseorang dipenjarakan. Okey. Namun bila ada terbukti kes prima facie, kemudian kes digugurkan tanpa sebab munasabah dan sebab-sebab yang diberikan pun tak masuk akal, di situ saya sedih lah, dan saya hilang keyakinan terhadap sistem keadilan seperti yang berlaku melibatkan seorang lagi lah. Ya, di situ saya akan bergembira atau sedih sebab pelik, ya. Dan pengampunan pun sama, tak kira Anwar ke Najib ke, perlembagaan kata Agong boleh ampun. Jika Agong ampun esok Najib, habis cerita, saya tak soal, noktah. Saya tak gembira, saya tak sedih, ya. Orang yang gembira, sedih, contohnya sekarang ada perdebatan, ya, sampai ada seorang ahli parlimen DAP, Lim Lip Eng, tak silap saya, dia komen. Dia kata dah curi, kemudian kalau dia dibebas, dilepaskan, dia boleh bebas, ya, atau duduk di rumah, ya, ya, sama seperti beritahu awak curi tapi tak apa, boleh curi dan lepas tu kemudian boleh duduk di rumah ke. Itu menghina Agong. Sebab apa? Maknanya awak hipokrit. Kata hormat perlembagaan, tetapi bila benar-benar perlembagaan itu dituruti, iaitu Agong menggunakan kuasa budi bicara mutlak untuk ampunkan Najib sebagai contoh, ya, awak tak puas hati, awak persoal. Awak tak boleh persoal, awak tak boleh guna logik awak sendiri. Oh, Najib kes berat macam ni, awak tak boleh. Dalam perlembagaan tak ada jadual ke apa menunjukkan untuk kes-kes macam ni, kes-kes macam dia budi bicara mutlak. Jadi kepercayaan telah diberikan kepada Agong untuk memutuskan nak ampun ke tidak, dan pengampunan itu dengan sendirinya adalah satu I forgive you, ya, I forgive you, dan awak boleh keluar ke, awak boleh kurang hukuman ke, awak boleh duduk rumah ke, ya, itu hak Agong atas sebab-sebab yang diketahui Agong. Dan mereka yang kata Najib kes besar dan sebagainya, mereka tak akan sebut juga dia berkhidmat 9 tahun sebagai Perdana Menteri, ini yang dia lakukan dan sebagainya. So apa jua pertimbangan Agong, itu bukan soal kita untuk berbicara. Benda tu dalam perlembagaan. Kau kata kau suka perlembagaan, kau hormat perlembagaan, keluhuran perlembagaan, ya. Tapi bila benda tu sesuatu keputusan yang bersandar kepada perlembagaan itu tidak disukai awak pula memperlekeh, awak pula persoal,
Dan kemudian secara tak langsung hina. Sebab bila awak kata tak apa boleh curi kemudian boleh duduk di rumah, dia kata sama seperti memberitahu orang itu awak boleh curi lepas tu duduk di rumah. Siapa yang ampunkan? Agung. Maknanya secara tidak langsung awak bayangkan seolah-olah sama seperti Agung beritahu orang itu awak boleh curi lepas tu duduk di rumah. Maknanya awak seolah-olah menghina Agung, atau boleh ditafsir sebagai penghinaan Agung. So kita jangan persoal kalau dia undang-undang ke mahkamah ke perlembagaan ke, kita hormat dan kita noktahkan. Kalau Lim Lip Ing dan ahli-ahli parlimen tak puas hati, maka awak ahli-ahli parlimen buat usul untuk, saya cabar awak buat usul untuk pindah perlembagaan, cuba dapatkan sokongan supaya kuasa agung budi bicara mutlak itu diruntuhkan. Awak berani tak? Bagi saya memang biadab lah kalau dicuba benda tu. Tapi anyway, it is democratic. Daripada hina agung, kau usulkan di Dewan Rakyat. Kau lihatlah reaksi yang akan awak terima. So kalau awak tak berani usulkan di Dewan Rakyat untuk pindah perlembagaan supaya esok pengampunan tidak boleh diberikan dalam kes-kes tertentu, duduk diamlah. Ya. Okey. So itu sahaja komen saya. Now Normawati Haji Mahat, rakyat juga tak gembira kerana banyak wang rakyat digunakan mengadakan sidang perbicaraan yang berpanjangan yang menghabiskan kos dan masa urusan mahkamah. Itu awak boleh tidak puas hatilah. Jika contohnya Najib didapati bersalah, maka awak boleh berasa tidak gembira sebab akhirnya terbukti Najib bersalah dan ianya telah membazirkan wang dan sebagainya. Itu bolehlah. That is up to you. Saya boleh terima hujah ini, ya. Saya tak mau bangkang hujah inilah. So itu hujah yang bagus. Okey. So sehingga kita berjumpa ya di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.